don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar pendedahan daripada Dr. Mazli tentang isu Wan Bestari Net. Dan siapakah Menteri Pendidikan ketika itu? Sebentar saya baca detail sedikit dekat Malaysia Kini ni. Wan Bestari Net explain siasat 30 saksi Mahathir Muhyiddin juga dalam senarai. Okey tuan-tuan, mari kita dengar pendedahan daripada Dr. Mazli. Dia kena kita komen macam biasa. Dia buat satu Bestari Net merupakan projek di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itu, yang mana projeknya adalah untuk memperlengkapkan semua sekolah dengan capaian internet. Dan yang keduanya adalah untuk pendidikan digital itu berlaku dengan adanya pelantar pendidikan dan sebagainya. Dan yang ketiganya termasuk dalam kerangka itu juga ialah memperlengkapkan infrastruktur internet di sekolah. Jadi projek itu berlaku di zaman Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pendidikan dan juga timbalan Perdana Menteri. Perdana Menterinya Datuk Seri Najib. Jadi setelah dia berlaku, kita lihat dia menjadi satu isu kontroversi. Dibawa ke Parlimen, dibawa ke PAC, dibawa kepada laporan audit negara. Betul. Seawal kita lihat 2015, 2016. Jadi isu tu isu yang besar. Dia berakhir pada 2019 Jun, dan saya pada waktu itu berada di KPM, diminta untuk buat keputusan sama ada nak teruskan atau kita stop. Dia sebelum dia 2019 tu, sebelum tu pun dia memang disambung kan? Ya. Daripada fasa kedua disambung. Fasa kedua. Dia fasa pertama it was 2013 kalau tidak salah, or earlier than that, 12 macam tu. Lepas tu sambung fasa kedua 2016, disambung. Fasa ketiga which is 2019. Jumlah dia berapa tu? Dalam 4 bilion lebih. 4 bilion. Oh my god. Dan dia berlaku pada dua Menteri Pendidikan. Dimulakan oleh Muhyiddin Yassin, dan kemudian Muhyiddin Yassin keluar daripada kerajaan, daripada UMNO. Nanti dia Datuk Seri Mazli Khalid, ya. Dan kemudian bila saya datang itu dah tempoh penghujung Jadi saya kena buat keputusan sama ada nak terus atau tidak. Jadi di zaman Muhyiddin mulakan, Mazli Khalid meneruskan fasa kedua itu, dan di zaman saya kena buat keputusan sama ada nak terus atau tidak. Okay, bila kita cerita keputusan itu, walaupun dah cakap, kita tanya lagi sekali, dapatan doktor pada masa itulah sebagai Menteri Pendidikan, of course datang dengan dibentang dengan apa orang kata dapatan, dengan report dan sebagainya. What was your first impression bila dibentangkan perkara itu, dan apa antara perkara besar yang doktor rasa menyebabkan doktor buat keputusan untuk tidak teruskan? Pertama, sebelum datang dapatan itu, rungutan daripada guru-guru, rungutan daripada ibu bapa itu dah is an open secret. Semua tahu. Dan kita lihat bagaimana kalau saya pun daripada ranah pendidikan juga, rakan-rakan berada di sekolah, guru besar, pengetua, adik-beradik saya, adik-beradik ipar saya, cikgu. Jadi ramai yang komplain tentang benda ni. Bila kita masuk ke dalam pejabat, kita lihat benda ni merupakan concern kepada masyarakat, maka kita cuba lihat secara 360 degree, saya keseluruhannya. Dan bila datangnya laporan daripada pihak yang pelbagai, itu bukan satu benda yang mengejutkan. Kita tahu dah seperti itu. Cuma yang agak mengejutkan saya bila lihat dokumen semenjak 2011 itu, dia punya detail memang mengejutkan. Kenapa? Antaranya? Pada permulaan. Antaranya kata? Oh. Dia agak thrilling. Agak thrilling sikit. Ni tak dedah lagi ni. Antaranya bila kita lihat kandungan terhadap kontrak itu sendiri, begitu memihak kepada bukan kerajaan, kepada pihak pembekal. Dan kita tak tahu ada perubahan ke tak ada perubahan. A lot of loopholes, dan soalan macam ini memang satu one-sided lah kita kata. You are lawyer, you know better. One-sided punya ni. Dan yang kedua, bila berlaku itu, kita terpaksa tengok daripada awal. Rupanya bila sebut tengok daripada awal ni, saya ingat dokumen yang saya lihat. Saya nak bandingkan dengan perbualan saya dengan Datuk Seri Najib sebelum beliau masuk ke menjalani hukuman lah. Pada tahun 2019 lah tu. 18? Tak. No, before that. Tak, itu pada tahun 2020. Oh, 20. Okey. Oh ya, masa perubahan kerajaan. Okey.
Sebab saya bertemu dengan beliau, bincang dengan tentang apa ni, plan pendidikan pasca Covid. Saya jumpa 2021. Okey. Beliau minta saya datang ke rumah dia. Jadi saya hadiahkan buku Memori Bukan Mawar, ya. dan juga saya hadiahkan plan pendidikan selepas Covid. Saya berikan senaskah kepada Datuk Seri Zain Hamidi waktu itu, Biar Presiden UMNO, berikan kepada Datuk Seri Najib, kerana dia orang kata Datuk Seri Najib lebih berbisa waktu itu. Waktu itu terutama di kalangan ahli-ahli UMNO. Jadi kalau kita bawa sesuatu berkaitan pendidikan, kalau beliau push benda tu lebih ni, saya bawakan kepada Datuk Ahmad Maslan. Pada waktu itu dia menjadi ketua WIP BN di Parlimen, berikan kepada Tan Sri Mahyudin sendiri sebagai PM, berikan kepada Razif Jidin sebagai Menteri Pendidikan, berikan kepada Nuraini sebagai Pendidikan Tinggi, dan berikan kepada Ketua Pembangkang. Tapi saya tak tahu apa berlaku pada plan tu, plan pendidikan pasca Covid. Cumanya yang di-Pertuan Agong pada waktu itu, sekarang ni Sultan Pahang lah, ada address perkara tersebut. Tetapi Razif Jidin Menteri Pendidikan tu tak laksanakan kitab ngomong lah persiapan pembukaan Parlimen. Betul. Akhirnya setelah buku kan yang masuk dalam di dalam buku saya, CPR for Malaysian Education, dalam bahasa orang putih. Dalam bahasa Melayu saya buatkan Generasi Yang Hilang, dan juga ketika naik Menteri Pendidikan yang baru ni, saya telah berikan kepada Menteri Fadlina dan juga kepada pegawai-pegawai lah. Harap-harap mereka dapat laksanakan. Dan Menteri pun baru announce berapa ratus ribu daripada kalangan pelajar, I think tahap 1 yang masih lagi tidak menguasai 3M. Saya telah sebut 2021 lagi. Beratus ini ribu. Memang bahana si Razif Jidin lah yang lemah, dan juga pada waktu itu pimpinan KPM yang dilantik bukan di kalangan orang yang layak. Saya berada kat situ, tahu lah siapa yang layak, siapa tak layak, dan orang yang dilantik itu bukan orang yang sepatutnya berada kat situ. Orang yang bagus. Saya tak serang peribadi, tetapi untuk handle keadaan Covid waktu itu dan pasca Covid, kita perlukan orang yang lebih cekap, dan malangnya Razif Jidin melantik orang yang kurang sesuai di tempat itu. Tanpa saya sebut apa-apa nama lah. Dan akhirnya hari ni dah 2021, 2024 masih bicara perkara yang sama. Masih lagi cerita yang keciciran, masih lagi tak boleh menguasai 3M sebagainya. Okey, balik cerita Datuk Seri Najib beritahu saya. Dia tanya saya, macam mana isu besar ini? Saya kata Datuk Seri PM waktu tu tahu. Dia kata, ya. Dia kata Mahyudin tulis surat pada saya, minta paksa suruh buat benda tu. This is 2016? No. Surat tu pada 2011. Oh, 2011. Ya. Awal fasa awal tu. Saya ada bukan fasa kedua. Surat tersebut. Oh, fasa pertama. Ya, fasa pertama. Sebab sepatutnya di waktu itu dihabiskan projek SchoolNet, kalau masih ingat lagi. Betul, SchoolNet itu patutnya dihabiskan, barulah nak bawa yang baru, atau itu sepatutnya. Tetapi Mahyudin pada waktu itu, TPM dan juga PM, TPM dan Menteri Pendidikan telah tulis surat kepada Datuk Seri Najib sebagai PM untuk segerakan itu, segerakan projek yang baru Bestarinet ni. Jadi saya lihat dokumennya, surat tersebut memang saya tahu. Dia macam paksa lah, kita kata. Suratnya KPM boleh cek, Menteri boleh cek, KSU boleh cek. Kalau dah tak ada surat itu pun, saya harap-harap pihak Datuk Seri Najib mungkin ada simpan. Kalau tak ada pun, saya yakin di pihak SPRM mungkin telah ada kopi surat tersebut. Tapi itu tak terkejut lagi. Itu tally dengan apa Datuk Seri Najib cakap. Maksudnya Mahyudin suruh segera kan. Jadi saya kata, dia kata ialah sama dengan saya pun. Saya kata Mahyudin minta Tun ikut cakap Tun, ni boleh tanya Tun lah. Tun Mahathir PM. Tun Mahathir sebut kepada saya waktu saya menteri, 5 kali jumpa, minta saya teruskan. Dia kata Mahyudin marah dan sebagainya, minta teruskan projek Bestarinet apabila dia berakhir pada Jun 2019. Dan selepas saya tak jadi menteri, selepas berlaku Sheraton Move, waktu tu dia cakap, Syed Saddiq boleh menjadi bukti. Syed Saddiq tahu benda ni A sampai Z, Datuk Seri Mukhris pun tahu benda ni, dan bukan satu benda yang rahsia lagi, Peja pun tahu benda ni. Jadi apa Tuan cakap? Tuan kata, yalah,
siapa ni Mahyudin datang mengurung tiap hari, suruh buang you dia suruh you sambung Bestari Net, you tak mau sambung. Dia presiden parti, kalau presiden parti tak mau you jadi menteri, saya punya menteri. Jadi itu dia cakap lah. Itu dia asal dia panggil. Selepas tu dengan dia pun hilang jawatan PM dan Mahyudin jadi PM. Jadi pada waktu tu saya dah 2-3 kali nakkan kepastian, dan dia sebut sekali tu. Dan saya Sadiq tahu perkara ni, Wadil Sadiq Muar dia tahu perkara ni, dan saya rasa bukan satu perkara yang rahsia. Saya je tak tahu, orang yang last tahu. Okey. Tapi nak ceritanya, itu tak mengejutkan lagi. Itu tak mengejut lagi tu. Yang mengejut bila saya lihat dokumen tender tu. Dokumen tender pada One Bestari Net tu. Ya. Kelulusan ni dokumen saya yakin SPRM dah ada. Saya berani cakap ni kerana SPRM dah lakukan siasatan. Betul. SPRM pun ada datang bertemu dengan saya, inginkan maklumat dan sebagainya. Dia macam interview kawan-kawan mereka datang. Tan Sri Azam pun berhubung dengan saya. Sebab Tan Sri Azam dah sebut benda ni, jadi saya boleh sebut lah. Okay. Datang dan mereka tanya tentang saya sebut dokumen gini, dan saya yakin mereka dah dapat dokumen tersebut. Kalau tak ada dokumen tersebut, satu question mark. Tapi saya masih simpan lagi nombor-nombor rujukan dokumen rekonkan. Antara yang menarik ialah bagaimana keputusan untuk award kepada syarikat yang menang tu. Okey. Dalam tu banyak syarikat masuk. Betul. Ada syarikat yang menepati kriteria. Pertama, paid up capital 5 bilion. Ada company telco, tanpa sebut mana-mana telco lah. Kita pun faham lah yang besar-besar tu lah. Ada yang 3 bilion dan 1 bilion. Company ni hanya ada dalam 30 lebih juta saja. Tak apa lagi. Okay. Company lain dah lama establish, bertahun-tahun. Betul? Kan? Company ni baru setahun. Daripada tarikh dia dapat tender tu 2011 tu, maksudnya 2010 diwujudkan. Ya. Yalah, dalam lebih kurang lah dalam tempoh tu lah. Baru ditubuhkan. Macam tubuhkan, bawa idea ni, tu tak apa lagi. Okay. Proses panggil tender, proses sediakan, proses kelulusan, proses award setahun. Dan dihentikan school net. Immediately hentikan. Abruptly untuk diberikan kepada tender itu. Dan saya tak tahu, sebelum ni saya ingatkan benda tu is an open secret. Rupanya ramai tak tahu. Jadi orang kata kenapa tak dedahkan perkara ni dulu dan sebagainya. Kita tunggu waktu lah. Dan ini hari bila PM sendiri bagi arahan kepada SPRM, dan SPRM sendiri dah mulakan siasatan, saya rasa saya boleh dedahkan. SPRM ada bukti-buktinya. Okey, yang penting permulaan award tender itu question mark. Syarikat yang baru tak ada pengalaman, dan kita tahu bila tak ada pengalaman pastinya akan gagal. Bagaimana dalam tempoh setahun itu, dan kenapa surat diberikan daripada TPM kepada PM memaksa PM segerakan projek bernilai lebih pada 4 bilion itu. Yalah, kalau saya jadi PM macam Dr. Sri Najib, dia kata dah TPM tulis surat, dia pula Menteri Pendidikan, dah tentu dia lebih tahu apa yang terbaik untuk, kan? Yalah, dia pun banyak benda nak fikir, kan? Jadi saya teringat lagi kata-kata Datuk Seri Najib. Dia kata saya penyamun lah, saya ambil duit, macam lah dia bersih. You ingat dia bersih ke dengan benda ni? Kata Datuk Seri Najib lebih tahu. Bersih tak bersih, Datuk Seri Najib kata kalau dia tak ambil, dia kata takkan nak buat macam gini daripada awal sampai gini. Saya kata wallahualam, Datuk Seri Najib lebih tahu game ni. Saya orang baru, I'm a novice. Tapi itu antara mengejutkan. Jadi apabila gagal projek ini, dia satu unexpected consequences. Benda yang memang dah dijangka. Award tergesa-gesa, company yang baru, kemudian benda yang boleh percuma kau jual. Frog VLE nilainya ratusan juta, kita tukar kepada Google Classroom free of charge. Kan? Di waktu itu dah menyelamatkan pendidikan di waktu COVID. Dan baru ni kesan saya luluskan gunakan Google Chrome secara percuma. Google datang di waktu PMX, tepat pada waktu
membuat pelaburan. Bayangkan kalau pada waktu itu kita terus dengan Prop BNE lah sampai hari ini, kalau saya teruskan Bestarinet, Google pun tak nak datang. Dia kata tapi tak apalah, Google mungkin dia lebih tertarik dengan TMX dan juga Madani. Tapi dia punya seat. Betul. Why? What brought Google to Malaysia? Sebelum ni dia tak ada pusat kat Malaysia. Betul, tak ada. Pusatnya kat Singapura. Kita pernah pergi Singapura punya tu kan. Dia datang selepas kita buat Google Classroom. And Google can testify this. Kan? Sebab pada waktu itu pun kita lihat lebih luas daripada itu untuk buat dengan bukan setakat Google, dengan lain-lain lagi. Jadi yang memeranjatkan itu banyak. Sebab itu bila datang keputusan yang profesional, sama ada laporan berkaitan Bestarinet, nak terus tak teruskan, kita dah sebut dulu ni, sebut lagi. Sebut lagi. Jadi KSU pada waktu Datuk Ghazali tanya, dia kata apa ni YB, ini laporannya. Memang cadangan daripada komiti, cadangan daripada kami pihak profesional untuk tidak teruskan. Dan pada masa itu ada pemantau ataupun auditor luar kan yang mengkaji benda tu kan before they give the report to you. You did both with one of them. Ya. Dan memang yang dilantik oleh KPM pun luar. Betul. Luar dan dalam KPM. Betul. Jadi yang penting badan luar, third party, dan juga dalam KPM yang penilaian. Hatta dalam KPM pun penilaian kata projek yang gagal. Dia ada satu je yang kata berjaya, yang kata okey. Itu yang dilantik oleh pihak vendor lah. Vendor. Jadi sekarang ni dalam keadaan seperti itu, saya rasa saya ambil keputusan yang betul lah. Betul. Untuk tak sambungkan. Datuk Seri Najib masa Tan Sri Muhyiddin Yassin Mahyadin keluar daripada UMNO pada waktu itu 2015-16 macam tu, dia menuduh Datuk Seri Najib sebagai korup, sebagai orang yang ambil duit, 1MDB dan sebagainya. Tetapi sekarang ini rupanya benda ni terpalit kepada dia sendiri sebenarnya kan. What do you think? In a way lah kita kata. The first thing came into my mind is an English idiom, but I don't want to mention it here. Kata lah kok Iyalah kata lah okey. Apa ni, tapi dekat situ macam dialog terakhir Datuk Seri Najib kepada saya kat rumah dia lah. Dia cakap macam dia busih, dia kata. Iyalah. Tapi maksudnya ada. Saya kata Datuk Seri lah, you know best. Dia gelak. Tapi dia kata saya sanggup bersumpah saya sanggup bersumpah 1 sen pun tak masuk dalam poket saya, dia kata. Kena masuk kat parti kan. Yalah, pasal parti itu yang bersatu hari itulah kan. Tapi dengan benda ni pun kalau kita nampak dia yalah macam kalau dia tak ada apa yang dia boleh dapat daripada benda ni, takkan dia nak push sebegitu kuat. Wallahualam, saya serahkan kepada SPRM. Kepada SPRM lah. Hanya deal dengan isu Bestarinet. Dan saya hanya deal dengan bahan-bahan bukti yang ada. Dan serahkan kepada Allah. Tapi kenapa Wan Bestarinet bila serbuan itu berlaku kan, saya tak pastilah detailnya, mungkin doktor boleh share kalau ada lah kan. Bagaimana yalah pendedahan tu, mungkin daripada doktor, mungkin daripada orang lain. Siapa yang Wan Bestarinet yang kena sebut SPRM apa ni? Tahu tak kisah tu? Why did SPRM ambil serbuan? Tidak akan buat tindakan kalau tidak ada laporan. Ini ada laporan yang berlaku. Dan saya tidak salah saya menjelang pilihan raya Sungai Bakap. Sungai Bakap. PR. Bukan. Before that. PRN kan. PRN yang kita buat live. PRN itu lepas kita buat cakap tu, ada laporan polis. Tak salah saya ada 20. Tahir Mahyudin. Dan juga ada laporan kepada SPRM. Jadi saya ingatkan benda tu senyap. Dan kita pun ingat dah mati gitu. Rupanya SPRM mungkin dia ambil waktu untuk kesihatan dan mungkin ada laporan dalaman sendiri. Tapi saya masih lagi mungkin doktor tak boleh jawab soalan ni lah, tapi saya masih lagi tak cukup lengkap kalau penahanan ataupun at least Tan Sri Mahyadin tak dipanggil ataupun tak dikaitkan dengan benda ni kan. Kalau kita tengok seolah-olah macam keputusan itu pada dia sebagai TPM dan juga Menteri Pelajaran, tapi yang kena Wan Bestarinet je sekarang ni kita nampak seolah-olah macam kelicikan itu. Sebab saya semalam kita mengatakan Tan Sri Mahyadin akan dipanggil oleh SPRM lah. Tidak mustahil. Tapi itu sumber dalaman dan juga yang replicated juga is Datuk Sri Mahathir Khalid, because he was the one who extended kontrak second phase tu. Betul. Kan dia dipanggil kan? Kalau ikut news malam dia kata sumber dalaman mengatakan tidak mustahil 2 orang dipanggil, dan saya rasa panggil. Dan kalau SPRM inginkan maklumat, mungkin boleh
bukan panggil lah. Yalah. Menemu ramah lah. Menemu ramah. Kan mungkin boleh temu ramah Dato' Sri Najib sendiri. Betul. Ya. Betul. Dan menteri yang ada sekarang, YBM Fadlina, dan juga KSU mereka mungkin ada boleh membantu SPRM dengan segala bukti dan bahan dokumen sejak 2011 itu. Doktor rasa bukti-bukti itu dulu pengalaman sebagai bekas Menteri Pelajaran ada? Boleh didapati sebagai oleh Menteri Pelajaran? Dia boleh dapat ke? Easily boleh dapat Dan apa yang kami buat dulu saya rasa masih ada. Ya, dan yalah sebagai menteri sepatutnya ada akses lah kepada benda tu kan. Sepatutnya ada akses. Dan saya rasa Menteri Pelajaran pun tahu dan dengar kita, mungkin insya-Allah kan. Supol dia pun, Atikah pun dengar, kita boleh forward pada dia nanti, jangan risau. Kan untuk tindakan itu diambil dan diteruskan. Kita kata One Bestari Net ni bagi saya it's apa orang kata, tak ada perkataan lain selain daripada pengkhianatan lah kita kata kepada negara, pendidikan negara. Dia generasi kita. Ada orang dan saya yakin SPM juga akan mendapatkan kerjasama mereka untuk mendapatkan pandangan profesional dengan bukti dan sebagainya. Mantan KSU di zaman saya, Dato' Ghazali, dan juga mantan KSU yang mengepalai komiti untuk lihat isu ini. Dia juga merupakan mantan Mayor PG. Ya. Okey tuan, komen saya baca detail lagi. SPM sedang mempertimbangkan untuk memanggil bekas Menteri Pendidikan Mahathir Khalid bagi membantu siasatan kes One Bestari Net yang membabitkan sebuah syarikat yang dilantik oleh kementerian untuk menyediakan perkhidmatan jalur lebar. Menurut sumber yang rapat dengan siasatan itu, nama Mahathir adalah antara yang tersenarai penyiasat selain bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Okey tuan, mari kita menyokong kerja apa pada PMK Ibrahim. Assalamualaikum.